Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita sambung balik kitab kita ni Fadailus Sadaqat, kelebihan-kelebihan sedekah, kelebihan-kelebihan sedekah, karangan Syekhul Hadis Hadrat Maulana Muhammad Zakaria rahmatullah alaihi. Jadi kita dalam bab 5 perkara melibatkan qanaah dah. Muka surat 849 ni. An Ali radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man radiya min Allah bil yasir min ar-rizqi radhiyallahu minhu bil qalil min al-amal. Rahul Bahaqi fi Syu'ab kadza fil Mishkah. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa sesiapa yang redha pada Allah dengan rezeki yang sedikit, maka Allah Ta'ala akan redha padanya dengan amalannya yang sedikit. Riwayat Bahaqi dalam Syu'ab Iman, begitu juga dalam Mishkah. Jadi kalau kita ni amalnya tak banyak mana dah. Kalau kita ni redha dengan kemiskinan kita apa ataupun tak kaya mana dah, maka kita bersyukur, kita redha, maka Allah SWT akan redha dengan amal kita yang tak banyak mana dah. Riwayat Bahaqi dalam Syu'ab Iman lah. Keterangan dalam hadis ini telah diberi peringatan bahawa kekurangan dalam rezeki merupakan suatu ihsan. Ihsan yang khas, pemberian yang khas daripada Allah Ta'ala. Iaitu jika dari pihak seseorang itu berlaku kekurangan kebajikan, amal yang kurang lah tak, maka Maha Malik, Maha Raja Tuhan lah akan mengampunkan kekurangan tersebut serta makbulkannya dengan kesabaran dia lah. Dengan sabar dia berredha dengan kekurangan rezekinya. Sebaliknya, jika seorang itu menerima banyak pemberian dari Allah Ta'ala dan ia tidak berpuas hati dengan apa-apa kekurangan, maka dari pihak Maha Malik, Raja iaitu Allah Ta'ala pun sedemikian juga. Kita boleh dah rezeki banyak dah, tapi tak bersyukur lagi, rasa kurang lagi. Nak kan mereka tengok hal lebih kaya dah, lebih mewah, dia nampak tak, dia berasa kurang, bersyukur lagi. Maka Allah pun gitu juga lah tak. Iaitu dia patut menunaikan hak-haknya dengan sempurna. Sepatutnya dia tunailah hak Allah SWT dengan sempurna. Pekerja yang gajinya diberi oleh tuan dengan serta-merta jika cuai dari menunaikan tugasnya, maka tidak syak lagi mengenai budinya tidak dikenal. Jadi tuan yang lagi cepat marah lah. Gaji beri dah, buat kerja malah dah. Kelakuan kita berbeza, iaitu orang miskin mendapat taufik untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Mereka dapat melapangkan masa untuk berzikir dan bersolat nafil. Akan tetapi apabila sudah menjadi kaya sedikit atau mendapat suatu asbab untuk menjadi kaya, maka sudah tidak ada peluang lagi dan kesempatan walaupun untuk salat fardu. Setengah-setengah tu sembahyang fardu pun dah sebab kaya dah, sibuk dengan harta. Okey, kepuasan dengan rezeki yang sedikit hanya boleh dinikmati apabila seorang itu mementingkan 5 perkara. 5 perkara ni qanaah, rasa cukup, redha, cukup, rasa kaya dah, boleh dunia dah, walaupun sedikit pun rasa macam kaya dah. Jadi ia akan dapat apabila dia ada 5 perkara ni lah. Apabila ia mementingkan 5 perkara berikut. Pertama, kurang keperbelanjaan. Jangan berbelanja melebihi keperluan. Ulama menulis bahawa orang yang duduk seorang diri memerlukan hanya satu set pakaian saja. Dia tidak perlu membeli pakaian banyak. Begitulah ia boleh hidup dengan roti lauk pauk yang biasa saja. Kalau tak seorang makin mewah dah. Baginda Rasulullah SAW pernah bersabda bahawa siapa yang membelanjakan hartanya secara sederhana, maka dia tidak akan menjadi fakir. Jadi kadang-kadang fakir ni kerana dia boros, lebih hak. Jadi kalau dia belanja biasa, tak kaya mana pun, jadi tenang, relax, macam kaya dah. Yang kedua, percaya pada janji Allah. Perkara kedua penting untuk berasa qanaah dah. Jika sekiranya ada rezeki sekadar keperluan, maka janganlah memikirkan rezeki untuk masa hadapannya. Percayalah kepada janji Allah Ta'ala bahawa dia telah mengambil tanggungjawab untuk memberikan rezeki kepada hamba-hambanya. Semua hamba-Nya telah tetap rezeki banyak mana dah. Mati bila rezeki banyak mana Allah tetapkan dah untuk kita. Jadi kita jangan fikir sangatlah, percaya pada janji Allah. Syaitan senantiasa cuba memerangkap manusia dengan memikirkan berbagai-bagai masalah seperti penyakit, perbelanjaan, kecemasan dan sebagainya, supaya dia rasa mesti membuat persiapan. Kalau tidak, dia akan menanggung kesusahannya. Apabila berlaku tipu daya syaitan seperti ini, maka syaitan pun melawak bahawa si bodoh ini begitu takut akan kesusahan pada masa depan yang belum wujud lagi, sehingga ia benar-benar menahan susah payah buat sekarang.
Baginda Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, jangan biarkan banyak kebimbangan menguasai dirimu. Apa yang sudah ditakdirkan pasti akan berlaku juga. Rezeki yang sudah diluluskan bagimu pasti akan diterima olehmu juga. Baginda bersabda bahawa Allah SWT sampai ke rezeki pada hamba-hambanya yang beriman dari tempat-tempat yang tidak pernah terlintas dalam sangkaannya. Di dalam Al-Quran juga ada ayat yang mengandungi kenyataan ini. Perkara ketiga, bayangkan kemuliaan istighna, merasa tidak berhajat pada benda lain lah. Dan kehinaan tamak halaba. Kena bayar, mulia ni istighna, berasa cukup dengan apa yang ada, rasa kaya dah. Dan rasa hina dengan tamak halaba dah. Haruslah membayangkan akan betapa besar kemuliaan istighna, yang berpuas hati walaupun dapat sedikitnya. Yang akan memperolehi sifat berpada-pada dan betapa besar kehinaan di hadapan orang kerana sifat tamak halaba. Patut fikir secara mendalam bahawa daripada dua jenis kesusahan, seorang itu mestilah memilih hanya satu saja. Sama ada kesusahan kerana kehinaan dengan menghulurkan tangan di hadapan orang, ataupun kesusahan di atas diri sendiri kerana menahan nafsu dari benda-benda yang lazat. Kesusahan yang kedua itu akan dibalas oleh Allah Ta'ala dengan pahala yang besar seperti yang janjikan oleh Allah. Sementara kesusahan yang pertama pula akan dibalas oleh Allah dengan siksaan dan azab lagi di akhirat. Di samping itu, orang yang meminta-minta dari orang lain tidak dapat menyuarakan kebenaran. Kebanyakan ia terpaksa lakukan tolak ansur dari segi agama. Kalau kita ni beraya-raya pada orang ni, kadang dia jadi ikut agama orang. Ulama tu bergantung pemerintah pun ya ikut pemerintah. Begitu juga orang miskin ikut agama orang kaya kan, dia jadi tolak ansur dari segi agama. Setengah tu siapa sanggup berlaku jadi tok sami dah. Bayar 500 sanggup boleh jadi murtad. Baginda Rasulullah SAW bersabda bahawa kemuliaan seorang adalah istighna'nya dari orang. Jadi kemuliaan seorang ini dia kaya, dia tidak berhajat pada manusia lain. Peribahasa yang masyhur juga menyatakan, siapa yang kamu tidak berhajat kepadanya, kamu menjadi setara dengannya. Itu kamu tidak dikuasainya. Kita tak berhajat pada orang kaya ke apa, sebenarnya kita pun kaya supun dia juga dah. Gitulah. Siapa yang kamu berhajat kepadanya, kamu menjadi banduannya. Siapa yang kamu berbuat baik kepadanya, kamu menjadi pemerintahnya dah. Jadi kalau kita tolong orang susah ke apa, orang susah ke dia respect kita pun raja dah kita dah. Gitu dah manusia ni. Yang keempatnya, hendaklah memikirkan akibat orang kaya dah. Selagi kita tak rasa nak pada kaya tu, kita rasa cukup reda dengan kemiskinan kau ataupun hak mana ada kita ni dah. Jadi kita fikir akibat orang kaya ni. Akibat orang-orang kaya lagi cinta pada dunia ni. Orang kaya ni dah kaya, semakin kaya tu semakin nak ke dunia ni, semakin nak cari dunia lagi sehingga dia terperangkap dengan dunia ni. Ada dua jawatan, kerana pertahankan jawatan takut jatuh lah. Dia sanggup menjatuh sama-sama dia lah dah. Memikirkan juga bagaimana keakibat orang-orang berada dari kalangan Yahudi, Nasrani dan tidak beragama dah. Patut memikirkan juga akan keadaan dan akibat baik yang dinikmati oleh anbiya dan wali-wali Allah. Patutlah dibaca secara terperinci akan hikayat-hikayat mereka dan melitinya. Kemudian patut bertanya kepada nafsu sendiri, sama ada ia suka menyertai jemaah orang yang menghampiri Allah atau hendak menyerupai orang bodoh dan tidak beragama itu. Perkara kelima pula, supaya kita rasa qanaah, rasa cukup dengan apa yang ada ni. Bahaya-bahaya yang diceritakan sebelum ini mengenai berlebihan harta juga difikirkan dengan mendalam betapa besar musibah-musibah terpaut dengannya. Apabila seorang itu sentiasa berfikir begini, maka qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada, dengan memilih yang sedikit itu menjadi mudah. Hadrat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menukilkan sabdaan baginda Rasulullah SAW bahawa bila bersabda, telah sampai kepada kejayaan akan seseorang itu yang menjadi Islam, yang diberi rezeki sedikit, serta Allah Ta'ala telah memberi taufik kepadanya untuk berpuas hati dengannya. Hadrat Fudalah ibn Ubaid radhiyallahu anhu meriwayatkan sabdaan baginda Rasulullah SAW bahawa mubarak keberkataan adalah orang yang telah diberi taufik untuk memeluk agama Islam dan rezekinya sekadar keperluannya sahaja serta ia berpuas hati dengannya, redha dengannya. Hadrat Abu Darda radhiyallahu anhu berkata bahawa baginda Rasulullah SAW bersabda, setiap hari dua malaikat yang berada di sebelah matahari yang sedang terbit akan membuat pengumuman. Malaikat buat pengumuman, wahai manusia, tawajjuhlah kepada Rabb pemeliharamu. Harta yang sedikit dan mencukupi keperluan adalah lebih baik daripada harta yang banyak dan yang menyibukkan seorang itu kepada yang selain dari Allah Ta'ala. Hadis seterusnya, hadis ke-13. Anna Mu'az bin Jabal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha bihi ila al-Yaman qala iyyaka
wa tana'uma fa inna ibadallahi laisu bil mutana'inin. Rahu Ahmad Kazafid Mishkat. Hadrat Muaz bin Jabal radhiyallahu berkata bahawa semasa beliau diutuskan oleh baginda Rasulullah SAW ke Yaman sebagai gubernur, maka baginda bersabda, selamatkanlah dirimu dari kemewahan dan kenikmatan. Sebab hamba-hamba Allah yang soleh bukanlah yang melibatkan diri mereka dengan dalam kemewahan dan kenikmatan. Ahmad, begitulah dalam Mishkat. Jadi Nabi berpesan pada Muaz bin Jabal, kalau pergi jadi gubernur di Yaman, janganlah mewah lah. Dan gitulah sepatutnya kita, kalau kita ni jadi jemaah Islam ke parti Islam ke tak. Sepatutnya kita jadi pemimpin ni masa tu jadi tak boleh mewah tak. Nak jadi, kalau nak jadi pemimpin jangan mewah. Jangan pakai Mercedes kau gapo kau tak. Kena zuhud. Kalau nak kaya nego. Bukannya jadi pemimpin. Jangan tukar pula setengah orang tu. Pada kami tak kena apa cakap nak pakai biba buruk ke apa macam-macam alasan dah. Jadi sepatutnya semakin kaya, semakin kita jadi pemimpin, kita jadi semakin miskin lah. Jadi tak boleh jadi kaya dah jadi pemimpin lah. Sebabnya semakin banyak tanggungjawab dah. Nak lepas akhirat ni, kalau kita mewah jadi pemimpin, sepatutnya kita ni jangan tanggungjawab lagi banyak kita nak tanggung susah. Tiba-tiba kita tak berasa susah dah. Dan kita jadi kemewah. Jadi masalah tu benda tak betul dah, ada benda tak betul dah. Dia begitu je. Abu Bakar pun tidak mewah setelah dia kaya, tapi bila jadi pemerintah dia tak kaya. Begitu juga Uthman. Uthman ni sebenarnya dia kaya-kaya dah sebelum jadi khalifah. Lepas tu dia jadi khalifah, dia jadi nak kata sesak pun dia jadi zuhud sangat lah dah. Jadi habis harta dia pergi ke anak beranak. Anak beranak kaya tu bukanlah kerana dia jadi khalifah lepas tu dah. Bukan daripada harta KJL dia jadi bagi ke anak beranak. Dituduh sebagai benda sejarah tu dah. Sebenarnya Uthman ni jadi tidak kaya mana lepas jadi khalifah. Kerana dia bagi sebelum jadi khalifah dah. Dia bagi anak beranak dia baru jadi khalifah. Lepas tu kaya sebelum jadi khalifah lagi tu lebih kurang dah. Lepas tu jadi khalifah dia jadi macam zuhud juga. Tidak kaya mana juga sebenarnya pun semasa jadi khalifah dia. Begitulah kena faham dah. Keterangannya, apabila seorang itu menjadi pemerintah atau gubernur, maka asbab kesenangan dan kemewahan yang banyak akan diperolehinya. Biasanya dia jadi khalifah, dia jadi gubernur ke, menteri besar kita kata dah. Mudah nak jadi kaya lah dah. Banyak projek-projek boleh ke dah. Segala jenis hakikat kita pula projek. So jadi penasihat dah. Jadi habis dah. Syarikat anak-anak syarikat negeri ke, syarikat mana-mana jadi penasihat. Itu masalah dah. Segala jenis nikmat-nikmat juga dengan mudah sahaja boleh didapatinya. Sebab itulah baginda sallallahu alaihi wasallam telah memberi amaran yang khas kepada beliau, kepada sahabat tu, iaitu Muaz bin Jabal lah. Semasa diutuskan sebagai pemerintah, gubernur tu pemerintah dah, menteri besar kita tanya, agar beliau menyelamatkan dirinya daripada benda itu. Dalam wasiat-wasiat baginda dan juga wasiat-wasiat serta perintah-perintah Khulafaur Rasyidin pun terdapat banyak amaran khas terhadap perkara ini. Hadrat Fudalah Ibn Ubaid radhiyallahu anhu merupakan qadi di Mesir dari pihak Amir Muawiyah radhiyallahu anhu. Salah seorang sahabat telah pergi menemui beliau di Mesir untuk menyemak sebuah hadis. Bila beliau berjumpa dengan qadi tersebut, dia berada dalam keadaan seperti orang susah. Rambutnya tidak terurus dan tidak memakai alas kaki. Gitu dah. Fudalah bin Ubaid. Sahabat radhiyallahu anhu telah berkata padanya, engkau merupakan pemerintah di tempat ini, tetapi aku melihat rambutmu tidak terurus. Jadi ketua negara, menteri besar lah kita kata dah, di Mesir. Dah ni jadi presiden, jadi ketua negara dah. Dulu menteri besar tu kerajaan besar dah, macam presiden dah ni dah. Hadrat Fudalah radhiyallahu anhu menjawab, baginda Rasulullah SAW telah melarang kami dari memperbanyakkan kemewahan. Jadi pemerintah, jadi Nabi lagi jadi mewah dah. Sahabat tersebut berkata, aku melihat kamu dalam keadaan berkaki ayam. Hadrat Fudalah radhiyallahu anhu menjawab, baginda Rasulullah SAW telah menasihati kami agar sekali-sekala berjalan berkaki ayam. Nabi suruh kadang-kadang jalan kaki ayam. Abdullah ibn Muwaffal rahmatullah alaihi berkata bahawa baginda Rasulullah SAW pernah melarang supaya rambut jangan disikat setiap hari. Ada Abu Daud dia kata. Jadi ada juga jadi Fudalah ibn Ubaid ni bila jadi pemerintah, dia jadi semakin zuhud dah, semakin zuhud. Payahlah kita lah ni nak dia jadi pemerintah.
Mula nak start main, nak beli kereta baru dah, macam-macam lah tak. Besar lah, macam-macam lah projek nak. An Jubair bin Nufair radhiyallahu anhu mursalan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma uha ilayya an ajma'a al-mal wa akunu min at-tajirin walakin uha ilayya an sabbih bihamdi rabbika wa kum min as-sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin rahu fi syarh sunnah wa Abu Nu'aim fil hilyah an Abi Muslim kadza fil mishkah. Baginda Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala tidak pernah mewahyukan kepadaku supaya aku menjadi orang berniaga dan kumpulkan harta. Tetapi dia wahyukan kepadaku, wahai Nabi SAW, teruskanlah bertasbih dan bertahmid, menyucikan dan memuji Tuhanmu, jadilah dari kalangan mereka yang mendirikan salat, beribadahlah kepada Tuhanmu sehingga dalam keadaan sedemikian kamu meninggal dunia. Jadi itu tugas Nabi dah, bukan jadi peniaga dah. Keterangan wahyu disyaratkan dalam hadis ini adalah ayat terakhir dalam surah Al-Hijr. Kandungan hadis ini juga telah dinukilkan daripada beberapa orang sahabat radhiyallahu anhum. Allamah Suyuti rahmatullah alaih dalam kitabnya Durrul Mansur telah menukilkan sabdaan baginda Rasulullah SAW ini dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abu Muslim Khawlani Abu Darda radhiyallahu anhu. Sabdaan baginda Rasulullah SAW dalam hadis yang lain telah dinukilkan bahawa orang yang paling baik di kalangan manusia adalah dua jenis. Pertama, orang yang sambil memegang tali kudanya bergerak jalan Allah dan mencari-cari peluang untuk korbankan nyawanya. Mati syahid lah dah. Yang kedua, orang yang punya kambing-kambing menduduki hutan dan atau kaki bukit, yakni tempatnya terpencil serta tidak dikenali orang, bersolat, menunaikan zakat dan sibuk beribadah kepada Tuhannya sehingga meninggal dunia dalam keadaan demikian. Tidak sampai kepada manusia apa-apa keburukan daripadanya melainkan kebaikan sahaja. Tapi bukanlah, itulah dia beribadah seorang, tapi harta je sampai bayar zakat juga dia. Bukan tak bayar zakat, betul-betul duduk kaki bukit, duduk hotel ke duduk mana-mana tak bayar zakat. Tak bayar zakat juga dia. Setiap orang yang merenung secara mendalam kepada sejarah kehidupan Rasulullah SAW memahami dengan jelas bagaimanakah baginda telah memperlihatkan akan kepatuhannya pada perintah Allah Ta'ala. Apabila Allah Ta'ala menambahkan pemberiannya ke atas baginda, maka makin bertambahlah ibadah baginda kepadanya. Hadrat Aisyah radhiyallahu anha berkata bahawa apabila turunkan surah Al-Fath, maka baginda SAW mula berusaha lebih gigih dan lebih giat lagi dalam beribadahnya. Maksudnya nak lebih kebenangan dah. Tapi masa tu lagi kuat Nabi beribadah. Seorang bertanya, ya Rasulullah, di dalam ayat ini telah diberitahu bahawa kesemua kesalahan Tuhan yang terdahulu dan yang terkemudian sudah diampunkan. Namun demikian, mengapa baginda menahan begitu banyak susah payah? Baginda menjawab, tidakkah aku patut menjadi hamba yang bersyukur? Hadrat Abu Hurairah radhiyallahu berkata bahawa apabila diturunkan surah Al-Fath, maka Rasulullah SAW mula bersolat begitu panjang sehingga kakinya yang mulia itu menjadi bengkak-bengkak dan beliau memperbanyak keibadahnya sehingga tubuh baginda menjadi lemah dan kurus seperti beg kulit air lama. Apabila tanya seperti yang di atas, maka baginda menjawab, tidakkah aku patut menjadi hamba yang bersyukur? Hadrat Hasan radhiyallahu berkata bahawa baginda SAW telah beribadat yang sebegitu kuat sekali sehingga beliau menjadi kurus seperti beg kulit air yang lama. Kemudian disebutkan soal jawab seperti di atas. Hadrat Abu Juhaifah radhiyallahu berkata bahawa baginda mengerjakan salat yang begitu panjang sehingga kakinya berkat telah menjadi pecah-pecah. Hadrat Anas radhiyallahu berkata bahawa baginda berdiri begitu lama dalam salat sehingga kakinya mulia telah menjadi bengkak-bengkak. Di samping itu, banyak lagi hadis yang telah dinukilkan mengenai hal ini yang mana kebanyakan orang hairan dan bertanya, kenapa baginda begitu bersusah payah untuk beribadah kepada Allah sedangkan dalam Al-Quran ada jaminan tanpa berbelah bagi mengenai keampunan baginda, dan jawapan baginda ialah, mengapa aku tidak patut menjadi hamba yang bersyukur? Rujuk Durrul Mansur. Apakah kita juga sekali-sekala memikirkan untuk menunaikan 2 rakaat solat biar ringkas sebagai syukur kehadrat Allah Ta'ala kerana suatu kurniaan yang khas ke atas kita? Kita ni kalau terima gapa-gapa nikmat yang special, adakah kita terus main sunat 2 rakaat ni? Terdapat banyak riwayat bahawa apabila Rasulullah SAW menerima suatu berita kemenangan ataupun mana-mana berita gembira, maka serta-merta baginda sujud pada Allah sebagai kesyukurannya. Namun begitu, baginda teramat takut akan Allah Ta'ala sehingga dalam kitab hadisnya Imam Bukhari rahmatullah alaih menukilkan sebuah hadis bahawa baginda bersabda, demi Allah, aku tidak maklum meskipun aku ini pesuruh Allah, apakah akan berlaku pada diriku dan dirimu sekalian pada hari kiamat. Dia gusi Nabi dah. Walaupun dia Nabi dah.
Maksud aku tidak maklum ialah tidak sedia maklum akan hal ehwalnya secara terperinci lah. Maharaja yang Maha Agung mempunyai hak yang mutlak untuk membuat apa sahaja yang dikehendaki oleh Allah lah. Hadrat Ummu Darda radhiyallahu anha telah berkata kepada suaminya Hadrat Abu Darda radhiyallahu anhu, "Mengapakah engkau juga tidak mencari harta seperti yang dibawa oleh si Anu?" Yang ini dia pun mencari harta sedangkan engkau tidak memiliki sedikit pun tentang harta. Hadrat Abu Darda radhiyallahu anhu menjawab dah. Tok lelaki dia pun jawablah. "Aku telah mendengar dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di hadapan kamu ada satu persinggahan yang susah hendak dilalui, iaitu medan mahsyar, pada mahsyar lah. Orang yang membawa bebanan berat, orang yang menanggung hisab tidak mudah dapat melepasinya. Oleh itu hatiku berhasrat untuk melalui persinggahan itu dalam keadaan ringan saja. Aku yang tanggungjawab lah. Mereka ini sangat takut apakah akan berlaku pada diri mereka pada hari kiamat. Sebab itu mereka senantiasa sibuk dalam fikir dan persiapan untuknya. Kita sentiasa dikuasai oleh fikir dunia dan tidak ingat pun mengenai persinggahan itu. Hasan Ibn Sinan rahmatullah alaih, satu ketika sedang pergi ke satu tempat. Di dalam perjalanan beliau melihat sebuah rumah yang dahulunya tidak ada di situ. Beliau berkata, "Bilakah rumah ini dibina?" Kemudian beliau berucap kepada nafsunya sendiri, "Kenapakah engkau telah bertanya soalannya sia-sia dan apakah keperluanmu untuk mengetahui bilakah rumah ini telah dibina? Aku akan memberi siksaan kepadamu dengan puasa selama 1 tahun." Ini tegur diri dia sendiri lah. Puasalah selama 1 tahun kerana bercakap sia-sia. Pasal dia memiliki pasal rumah, benda tak pedah untuk bekal akhirat lah. Dia kata dah. Hadrat Malik Ibn Zagham radhiyallahu anhu, sahabat Nabi kan apa ni? Berkata, Rabah Qais datang ke rumah kami. Rahmatullah alaih lah, mudah lah. Berkata, Rabah Qais datang ke rumah kami selepas asar dan bertanya, "Di manakah ayah saya?" Saya beritahu bahawa beliau sedang tidur. Beliau berkata, "Apakah ini masa untuk tidur?" Setelah berkata demikian, beliau pun patah balik. Saya hantar seorang untuk ikut beliau dan beritahu bahawa jika beliau hendak bertemu, maka saya boleh kejutkan ayah saya. Orang suruhan saya telah pergi ikut beliau. Sementara itu, beliau terus memasuki satu tanah perkuburan dan mula mengutuk dirinya sendiri dengan kata-kata, "Apakah maksudmu dengan kata-kata apakah ini masa untuk tidur?" Manusia bebas untuk tidur bila-bila masa. Bagaimanakah kamu mengetahui sama ada masa ini sesuai untuk tidur ataukah tidak? Aku bersumpah dengan Allah, nama Allah, kamu tidak akan dapat berbaring untuk tidur selama 1 tahun kecuali kamu jatuh sakit atau menjadi gila. Yang mana aku akan terpaksa tunduk kepadamu. Binasalah kamu. Berapa lama lagi kamu akan mengganggu orang lain? Bilakah kamu akan kembali daripada kegiatanmu itu? Semasa berkata demikian, beliau menjerit dan menangis-nangis. Melihat keadaan yang demikian, seorang tersayang saya itu tidak berani bercakap dengannya lalu terus pulang. Itu cerita, tahulah cerita tasawuf ni kadang-kadang melampau lah. Kita tak gerak nak ikut dah. Cuma nak ayat buih ni nak ubi pengajaran lah. Kalau kita ambil cerita ni sebagai pengajaran, bukan sebagai ikutan nak buat apa dia dah. Sebab memang tak gerak lah. Kadang-kadang tu yolo kedok karu. Siapa tak gila bukan dia dah. Tapi nak ayat buih ni kalau kita sampai ganggu orang tidur tu boleh masuk juga. Nak ayat situ je dah. Pada sekat tu sudah dah. Hadrat Talha radhiyallahu anhu berkata bahawa satu ketika dalam keadaan panas terik, beliau melihat seorang sahabat radhiyallahu anhu menanggalkan bajunya lalu berbaring di atas pasir yang sangat panas sambil berkata, "Rasailah kepanasan ini dan ketahuilah kepanasan Jahannam adalah lebih teruk. Malam hari kamu menjadi mayat tidur, pada siang hari kamu berjalan dengan sia-sia." Begitulah keadaannya sehingga baginda sallallahu alaihi wasallam menemuinya. Baginda telah pergi menghampirinya. Sahabat itu berkata, "Ya Rasulullah, saya dikuasai oleh suatu semangat untuk berkelakuan begini. Saya tidak dapat bercakap lebih dari itu." Baginda menjawab, "Engkau tidak perlu bercakap apa-apa. Semua pintu-pintu langit sudah dibuka bagimu dan Allah Ta'ala telah sedang berbangga-bangga dengan malaikat-malaikat keranamu." Kemudian baginda telah bersabda kepada sahabat-sahabatnya, "Ambillah bekalan untuk dirimu daripadanya." Maka semua orang meminta supaya sahabat tersebut mendoakan untuk mereka. Kemudian baginda menyuruhnya untuk mendoakan bagi semua orang. Kita tahulah riwayat kuat setara mana ni. Hadrat Huzaifah Ibn Qatadah radhiyallahu anhu berkata bahawa salah seorang telah bertanya kepada seorang yang warak, "Apabila nafsumu menghendaki sesuatu, maka apakah tindakan yang kamu ambil?" Beliau menjawab, "Aku sangat membencikan nafsuku sehingga tiada siapa di seluruh dunia ini yang aku membencikan sedemikian." Jadi benci nafsu dia lebih daripada benci orang lain lah. "Bagaimanakah aku boleh menunaikan kehendaknya sedangkan ia paling dibenci olehku?" Jadi nafsu yang nak, kau tak usah lah. Hilawai lah, dia kata lah. Hadrat Mujami' rahmatullah alaih satu ketika memandang ke arah atas satu bangunan. Maka pandangannya terjatuh pada seorang wanita yang bukan mahram. Maka serta-merta beliau bersumpah tidak akan mengangkat pandangannya ke arah atas dalam baki hayatnya.
Tunduk bawah sama lah. Di samping itu banyak lagi peristiwa orang-orang warak ini telah dinukilkan oleh Imam Ghazali rahmatullah alaih. Atas kesilapan-kesilapan yang biasa pun mereka memberi siksaan yang keras kepada nafsu mereka. Apakah sebabnya? Tidak lain tidak bukan hanyalah kerana takut akan persinggahan yang telah dibincangkan oleh Abu Darda radhiyallahu tadi kepada isterinya. Dalam keadaan kita sekalian begitu tenang dan tidak bimbang sedikit pun, seolah-olah persinggahan tersebut hanyalah bagi sahabat radhiyallahu sahaja. Dan kita semua akan menaiki kapal terbang dan dengan mudah sahaja dapat melalui rintangan-rintangan di pada mahsyar dan di akhirat lah. Betapa besar kezaliman yang kita lakukan atas diri kita sendiri. Dengan melakukan kesilapan pun kita tidak bayangkan persinggahan itu. Selepas itu Imam Ghazali rahmatullah alaih menulis bahawa perkara yang amat menghairankan ialah kamu menyiksa pembantu rumahmu, anak-anakmu atas kesilapan mereka, dan kamu berkata bahawa jika tidak sedemikian maka mereka akan menjadi lebih degil sehingga tidak akan terkawal. Tetapi kamu tidak berfikir sedemikian mengenai nafsumu sendiri, sedangkan ia menjadi semakin degil. Kedegilan orang lain tidak boleh memudaratkan kamu sebegitu besar seperti kedegilan nafsumu sendiri. Sebabnya jika kamu mengalami kerugian dari kedegilan orang lain, maka itu hanyalah kerugian dunia sahaja. Tetapi kedegilan nafsumu mendatangkan kerugian bagimu di negeri akhirat yang tidak akan berakhir sama sekali. Nikmat-nikmatnya tidak akan habis, maka betapa besar kerugiannya jika dialami di akhirat. Inilah sebabnya yang mana nenek moyang kita dahulu berusaha sedaya upaya dengan penuh fikir, risau runsin untuk menampung apa-apa kekurangan jika berlaku dari segi kerja-kerja akhirat. Jadi mereka ni akan tampung. Kurang ibadah, kurang apa, mereka akan tampung lah kerja-kerja akhirat. Satu ketika Hadrat Umar radhiyallahu telah kehilangan salat berjemaah. Maka sebagai penampungnya beliau telah mensedekahkan sebuah kebun yang berharga 200,000 dirham. Siapa tak tu dah. Jadi kebun dia ada tu dia sedekah 200,000 dirham. 200,000 dirham harga kebun tu sedekah dah. Hadrat Ibn Umar radhiyallahu apabila kehilangan salat berjemaah maka beliau berjaga sepanjang malam sebagai gantinya. Tinggal sepanjang jemaah mana-mana. Malam tu pakai tak tidur lah. Ibadah tak berhenti lah. Tu cara dia. Dera nafsu dia. Kalau tertinggal benda wajib. Benda semayang fardu lah. Bukan semayang fardu tu teguh. Tinggal semayang fardu berjemaah. Tinggal dah. Satu ketika beliau terlewat dalam salat maghrib. Maka sebagai ganti roginya beliau telah memerdekakan kedua orang hamba sahaja. Jadi Ibn Umar ni meninggal. Bukan meninggal lewat. Kata masbuk lah. Bukan muafiq dia masbuk. Dia serakaat kedua rakaat tak tahulah dah. Jadi dia pun tambahlah rakaat, tapi dia sebagai ganti merdeka kedua hamba sahaja dia. Tapi nak yang beri kaya juga. Sahabatnya ada kebun ni. Bukan kita yang tak ada kebun dah. Dia ada kebun. Lepas tak ada hamba-hamba sahaja. Kita tak ada hamba dah nak beri kaya juga. Bukan tak ada langsung, tapi dia dera dia dengan ganti rugi dia. Tinggal semayang jemaah ganti rugi. Tinggal garam pun ganti rugi dah. Bila seorang itu merasai kemalasan dalam ibadah, maka hendaklah dia berada dalam pergaulan mana-mana orang yang kuat beribadah. Kalimalah yang kena sign orang rajin ibadah, baru pas dia rajin. Jika sekiranya tidak dapat orang yang sedemikian rupa, maka hendaklah ia membaca cerita-cerita orang yang sedemikian dengan penuh teliti serta niat untuk mengambil iktibar. Kalau dia pun malah hangit juga, tak ada saya pun jenis pun rajin, jadi dia kena baca lah cerita-cerita orang rajin ni. Banyak peristiwa yang sedemikian dan terdapat dalam kitab Rawdur Rayahin. Terjemahannya secara ringkas dalam bahasa Urdu ialah Nuzhatul Basatin. Cerita sufi lah, kadang-kadang over sangat nak. Tapi kadang-kadang nak hentak jiwa tu dia baca ikut cerita gini molek nak. Tapi jangan dalam keadaan ta'asub ni. Sehingga kita terima cerita tu tidak ada kelemahan sikit abuk. Hadis pun ada lemah tambah-tambah cerita sufi ni. Salah seorang warak berkata, apabila aku mula merasai kemalasan dalam beribadah, maka aku berenung kepada keadaan Hadrat Muhammad Ibn Wasi' rahmatullah alaih. Dan selama 1 minggu aku meneruskan amal ini. Dia tengok orang soleh beribadah pun, dia pun tigu dah. Begitu juga bolehlah dibaca riwayat hidup wali-wali Allah yang lain. Tetapi syaratnya adalah karangan tersebut mestilah oleh pengarang-pengarang yang boleh dipercayai. Pengarang yang boleh dipercayai pun gitu dah. Dia cerita-cerita yang kurang sanak ni, lemah lah sikit dah cerita dia. Tapi kau berat pengarang yang tidak percaya lagi karut lah. Lagi banyak benda karut dia. Jadi kita kena berhati-hatilah. Cerita-cerita hidup mereka memberi manfaat yang besar dalam menimbulkan semangat untuk beribadah. Patut juga memikirkan bahawa kesemua perjuangan mereka, usaha dengan susah payah mereka itu sudah pun berakhir.
Tetapi yang baki adalah nikmat-nikmat yang kekal abadi. Kesenangan, kerehatan yang tidak akan berakhir sama sekali. Begitulah. Betapa besar kesalahan bagi orang seperti kita yang setelah melihat dan mengetahui akan hal ehwal mereka ini masih lagi sibuk dalam usaha mencari dunia serta merasai kelezatan dunia dan tidak mengambil iktibarat daripada keadaan mereka yang sedang menerima nikmat-nikmat yang kekal abadi dalam kehidupan selama-lamanya. Hadrat Ali radhiyallahu anhu telah berkata, setengah orang berkata bahawa ianya sabdaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tak kemah juga ni, dia kata ada kata sabdaan Nabi dah. Tak tahu je lah ada ni. Semoga Allah Ta'ala memberikan rahmatnya ke atas orang yang kelihatan dianggap sakit, tetapi sebenarnya mereka bukanlah pesakit. Maksudnya mereka macam orang susah, orang macam orang sakit. Padahal tak sakit dah. Cuma dia sibuk ke akhirat kali dah. Hadrat Hasan Basri rahmatullah alaihi berkata bahawa disebabkan usahanya yang kuat dalam ibadah, mereka begitu lemah sehingga manusia menganggap mereka sakit. Nampak letih, nak kuat doa ibadah dah. Beliau juga dilaporkan sebagai pernah berkata, aku pernah melihat dan bergaul dengan orang yang tidak sedikit pun gembira ketika mendapat sesuatu dari dunia ini. Dan tidak juga sedikit pun sedih kerana kehilangan sesuatu dari perkara dunia ini. Pada pandangan mereka, hakikat harta benda dunia lebih hina berbanding dengan tanah yang terlekat pada kasur. Aku pernah melihat orang yang tiada pakaian tambahan untuk disimpan. Tidak pernah berkeinginan untuk memakan makanan khas. Ada. Dan tidak pernah meminta supaya disediakan makanan. Tidak pernah memerlukan alas tidur dalam sepanjang hayatnya. Bila mengantuk, berbaring di atas buminya. Dan terus tidur tanpa menggunakan apa-apa alas tidur pun di antara tubuhnya dan bumi. Mereka adalah orang yang mengamalkan kitab Allah Ta'ala dan sunnah Rasulullah SAW. Sepanjang malam mereka berdiri dalam solat atau meletakkan dahinya dalam sujud serta mengalirkan air mata di pipinya. Sepanjang malam mereka bercakap dengan Tuhan mereka. Dalam hadis yang sah telah dinyatakan bahawa orang yang bersalat sebenarnya bercakap dengan Allah Ta'ala. Mereka memohon kelepasan dari azab. Apabila dapat melakukan amalan yang baik, maka mereka bersyukur kehadrat Allah Ta'ala. Merasai gembira lalu mohon kepada Allah supaya ia memakbulkan menerima amalannya. Apabila berlaku sesuatu yang tidak baik, maka mereka sangat gelisah, bertaubat kepada Allah, memohon keampunan dan beristighfar kepada Allah. Ketika Hadrat Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaih jatuh sakit, maka satu rombongan telah pergi menziarahinya. Ini khalifah ni. Di kalangan mereka ada seorang yang sangat lemah, pucat dan kurus. Hadrat Umar radhiyallahu anhu bertanya kepadanya, bagaimanakah kamu boleh berkeadaan begini? Dia sakit, tanya orang yang mari melawat dia. Dia menjawab disebabkan penyakit dan selalu kurang sihatlah. Hadrat Umar rahmatullah alaih berkata, tidak. Cakaplah hal yang sebenar. Dia berkata, saya telah merasai kelezatan dunia dan mendapatinya terlalu pahit. Kecantikannya, kesenangannya, kelezatannya, kesemuanya menjadi hina pada pandangan saya. Emas dan batu dunia ini pada pandangan saya saling tak tumpah serupa emas dan batu dah. Arsy Allah Ta'ala senantiasa berada di hadapan saya. Saya seolah-olah melihat medan mahsyar pada mahsyar dengan mata kasar saya. Serta jemaah-jemaah yang memasuki syurga daripadanya dan golongan-golongan yang dicampakkan ke dalam neraka. Bahaya depan mata dia dah. Oleh itu saya biarkan diri saya berdahaga di siang hari dengan berpuasa dan berjaga di sepanjang malam dengan mengingati pada Allah Ta'ala. Dan kedua-dua perkara ini tidak mempunyai hakikat berbanding dengan pahala dan azab Allah Ta'ala. Itulah yang kata cerita pada Umar bin Aziz. Allah alam lah cerita ni kuat ke tidak. Semuanya ada kitab-kitab. Terutama kitab tasawuf ni banyak lah benda gini. Kita baca bukanlah dengan etikad keyakinan penuh. Tapi untuk ambil pengajaran lah. Ambil cerita tu pengajaran. Kalau juga boleh jadi pengaruh. Kalau ada tambah-tambah cerita juga. Dah gitulah, janganlah pergi sampai bertentangan dengan sunnah. Pada dengan sunnah pun letih kita nak amal. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika, subhanakallah bihamdika, subhanakallah bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.